A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jadi saya Wan Muhammad Fazrul Azdi akan membentangkan kertas kajian awal yang telah saya sediakan berkenaan dengan konsep Tuhan dan agama dalam metafizik Stephen Hawking yang dilahirkan pada 1942 dan meninggal pada tahun 2018 menerusi Brief Answers, buku terbitannya yang ditulisnya bertajuk Brief Answers to the Big Questions, suatu analisis dari perspektif Islam. Jadi tulisan ini adalah berkenaan dengan ilmu falsafah yang telah didedahkan oleh Stephen Hawking menerusi bukunya Brief Answers to the Big Questions ini, yang mana terdapat poin-poin utama berkenaan dengan konsep Tuhan dan agama yang dimuatkan dalam bukunya ini, yang termasuk dalam bidang metafizik oleh Stephen Hawking. Jadi inilah yang dianalisis dan dicermati dan diteliti oleh penulis, dan kami bentangkan kertas ini berdasarkan justifikasi ataupun syawahid daripada falsafah Islam, ataupun berdasarkan kepada apa yang difahami dalam pandangan alam Islam yang bersumberkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga pandangan para ulama muktabar, insya-Allah. Jadi buku Brief Answers to the Big Questions ini telah diterbitkan oleh Stephen Hawking pada tahun 2018 sebelum kematian beliau, yang mana buku ini memuatkan pelbagai persoalan berkenaan dengan fizik dan metafizik, yang mana bagi Hawking buku ini menjelaskan beberapa persoalan-persoalan besar dalam kehidupan manusia, antaranya soalan mengenai kewujudan Tuhan, mengenai kejadian alam semesta, mengenai kewujudan makhluk lain di alam semesta, mengenai gambaran masa hadapan dan juga hakikat masa, dan banyak lagi. Jadi dalam buku ini apa yang menarik, Hawking menjelaskan pandangan saintifik yang dianuti beliau berkenaan dengan Tuhan dan agama yang akan menjadi topik tumpuan kita. Okay. Jadi sebagai fokus, kami hanya untuk kertas ini, fokus yang diberikan hanya kepada bab pertama buku ini. Buku ini mempunyai 10 bab, jadi hanya difokuskan kepada bab pertama, adalah Is There God? Dalam bab pertama inilah yang akan dicermati, akan dihuraikan berdasarkan perspektif Islam berkenaan dengan apa yang ditanggapi oleh Stephen Hawking berkenaan konsep Tuhan dan agama. Jadi Hawking, sebagai mulanya kita perkenalkan dahulu siapakah Stephen Hawking. Bagi yang mengetahuinya, alhamdulillah, dan tidak mengetahuinya, Stephen Hawking nama penuhnya adalah Stephen William Hawking, dilahirkan di Oxford, England pada 8 Januari 1942. Banyak menghabiskan masanya di Oxford di England, yang bersekolah di sana, sarjana muda pengajian sains tabi'inya juga di University of Oxford, dan kemudian menyambung peringkat seterusnya di Cambridge, di mana di Cambridge tu beliau berjaya dengan cemerlang dan akhirnya diterima menjadi pensyarah ataupun ahli akademik di Cambridge, dan di situlah dia bekerja dengan ramai ahli fizik dan juga ahli kosmologi yang lain yang mengkaji berkenaan dengan teori gravity, teori relativity, teori Big Bang, teori black hole dan teori alam semesta ini. Jadi Hawking juga dikenali dengan sebagai seorang penemu kepada teori of everything, kerana Hawking berminat untuk menyelidik tentang asal usul kejadian alam. Ini kecenderungannya. Kalau baca dalam biografinya, daripada kecil lagi dia berdebat, berbincang dengan kawan-kawan sekolahnya, kanak-kanaknya dahulu, dan akhirnya sampailah beliau berumur dan berkejaya sebagai seorang profesor di Cambridge saja. Dia masih meneruskan kajiannya ini dan telah melahirkan pelbagai penyidikan dan juga buku dan juga syarahan-syarahan akademik.
Cuma pada tahun 14 Mac disebabkan oleh penyakit yang telah dihidapinya semenjak daripada tahun 3 pengajian beliau di Oxford dahulu untuk sarjana mudanya dahulu, itulah penyakit motor neuron yang dihadapinya yang mengganggu saraf beliau untuk bercakap, untuk berjalan, untuk makan, malah untuk bernafas. Dia memerlukan bantuan daripada alat-alat ataupun daripada orang lain untuk bergerak, untuk menguruskan kehidupannya. Jadi akhirnya pada 14 Mac 2018 Hawking meninggal dunia disebabkan oleh penyakitnya ini, itu penyakit motor neuron ini. Jadi kita kembali kepada bukunya pula, iaitu buku Brief Answers to the Big Questions, adalah sebuah buku yang membahaskan 10 topik utama, iaitulah topik berkenaan dengan is there a God, how did everything begin, okay? Is there other intelligent life in the universe, okay? Can we predict the future, what is inside a black hole, is time travel possible, will we survive on Earth, ini menarik, okay? Should we colonize space, will artificial intelligence outsmart us, and how do we shape the future? Ini adalah antara perkara yang dibincangkan dalam buku ini. Okay? Jadi untuk tujuan kertas ini, penelitian ataupun fokus hanya diberikan kepada bab 1, iaitu is there a God, yang berkenaan dengan konsep Tuhan dan agama dalam sudut pandang saintifik Stephen Hawking. Jadi terus kepada penemuan analisis yang kami dapati, dapat 5 poin utama setelah meneliti buku ini, menerusi kajian textual analysis, kajian qualitative study. Kita menemui 5 poin utama yang dapat dilihat bermula daripada muka surat 28, perenggan kedua. Hawking mengatakan, if you accept as I do that the laws of nature are fixed, then it doesn't take long to ask what role is there for God. This is a big part of the contradiction between science and religion. Jadi dia melihat bahawa terdapatnya kontradiksi, pertentangan antara sains dan agama, kerana apabila memahami bahawa perjalanan alam ini adalah melalui satu hukum yang fix, yang tetap. Jadi bagaimana Tuhan boleh membuat intervensi kepada hukum yang telah tetap. Dan itu yang bersambung pada muka surat 29. Poin yang kedua yang kami temui adalah the laws of science determine the evolution of the universe given its state at one time. These laws may or may not have been decreed by God. Mana kata dia berlapik di sini, Hawking. But he cannot intervene to break the laws, or there would not be laws. Ini fahaman Hawking. That leaves God with the freedom to choose the initial state of the universe. But even here, it seems there may be laws. So God would have no freedom at all. Jadi ini yang difahami oleh Hawking, bahawa sebab adanya undang-undang alam, maka Tuhan tak boleh memecahkannya ataupun melanggarnya. Kalau dipecahkan undang-undang ini, bagaimana dinamakan undang-undang? Dan bersambung kepada muka surat 3, poin yang ketiga. So what does this mean in our quest to find out if there is a God? It means that in the universe adds up to nothing, then you don't need a God to create it. Jadi setelah menghuraikan berkenaan dengan alam ini terjadi melalui satu proses daripada tiada kepada ada secara semula jadi, inilah yang menatijahkan pandangan saintifik beliau Hawking sebagai Tuhan tidak wujud. Disambung kepada poin yang keempat pada muka surat 38, when people ask me if a God created the universe, I will tell them that the question is that make no sense. Time didn't exist before the Big Bang, so there is no time for God to make the universe in. Jadi diikat pula perkara yang dibincangkan ini dengan teori Big Bang, letusan besar. Jadi bagaimana Tuhan hendak mencipta alam ketika masa pun tak wujud lagi. Masa pun tak wujud lagi. Ini pandangan Hawking. Selanjutnya pada poin yang terakhir, poin yang kelima berkenaan dengan agama, itulah pada muka surat 38, masih lagi muka surat yang sama. Hawking membuat confession, pengakuan secara jelas. Do I have faith? Tanda soal. We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is that there is no God, no one created the universe, and no one directs our fate. This leads me to a profound realization: there is probably no heaven and afterlife either. I think belief in an afterlife is just wishful thinking. 6 dakwaan di sini. There is no reliable evidence for it, and it flies in the face of everything we know in science. I think that when we die, we return to dust. 7
dakwaan daripada muka surat 38 ini, iaitu tidak ada Tuhan, tidak ada penentuan takdir, tidak ada kehidupan selepas mati, tidak ada syurga, tidak ada kehidupan akhirat, dan sains yang menjawab segala-galanya bukan agama. Okey, kita pindah ke seterusnya, iaitulah konsep berkenaan Tuhan, berkenaan dengan agama. Tadi berkenaan dengan Tuhan, 5 poin utama. Seterusnya adalah berkenaan dengan agama. 2 poin yang ditemui dalam muka surat 25 menyatakan nowadays science provides better and more consistent answers, but people will always cling to religion because it gives comfort and they do not trust or understand science. Bagi Hawking, manusia perlukan agama kerana mereka tidak memahami sains. Sedangkan sains yang memberikan maksud yang lebih jelas berkenaan dengan alam ini. Ini pandangan beliau. Dan keduanya pada muka surat 8, the remaining area that religion can now lay claim to is the origin of the universe. But even here, science is making progress and should soon provide a definitive answer to how the universe began. Jadi di sini dapat lihat bahawa permulaan perbincangan Hawking menyatakan bahawa sainslah yang lebih unggul, yang lebih utama dalam menjawab perbahasan berkenaan dengan kewujudan alam. Jadi kalau kita analisis cermati menurut pandangan Islam, kita dapati bahawa Allah Ta'ala menolak kesemua hujah-hujah yang menolak agama dan Tuhan ini. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah membimbing kita bahawa bukan semuanya perkara yang boleh dijawab oleh sains. Kerana sains mungkin terbatas, hanya terbatas kepada kajian perkara fizikal, perkara yang dapat dilihat, yang dapat dicerap oleh panca indera. Jadi terdapat perkara yang tak dapat dibahaskan oleh sains yang memerlukan kepada pandangan wahyu ataupun pandangan ilmu nakli untuk memahaminya. Itu terutamanya berkaitan dengan nilai kemanusiaan, nilai keadilan, kebenaran, berkenaan dengan kepada ghaibiyat, dengan nubuwah, dengan hari akhirat, yang mana benda ini tidak dapat dicermati oleh sains. Jadi hasil analisis dapat menyatakan bahawa Tuhan tidak mempunyai peranan dan tidak mempunyai kuasa. Ini dalam pandangan Hawking. Namun begitu, kalau kita lihat dalam ayat Quran, banyak disebutkan berkenaan dengan kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan alam ini. Jadi ini pun telah disentuh oleh ahli falsafah kita dahulu lagi. Contohnya Imam Ghazali dalam Munkis Minad Dhalal, kitab yang bertajuk Penyelamat dari Kesesatan, yang mana Imam Ghazali membincangkan bagaimana terdapat golongan at-tabi'iyun, pengkaji alam ini sebenarnya ini sangat kagum dengan hukum-hukum alam, yang sangat kagum dengan kajian anatomi tubuh badan manusia, sampai mereka melupakan bahawa terdapatnya pencipta yang telah menyusun, yang telah mengatur segala keindahan dan juga kecanggihan, kecantikan semua ini. Jadi mungkin perkara ini yang sama berlaku pada Hawking. Keduanya, dalam pandangan keempat Hawking berkenaan dengan Tuhan, dia menyatakan bahawa tak mungkin Tuhan wujud kerana masih belum ada ruang dan masa. Kerana ruang dan masa hanya wujud selepas daripada Big Bang. Jadi di sini kita mungkin dapat dikatakan bahawa Hawking berpandangan konsep Tuhan itu seperti Tuhan dalam agama Kristian, yang mana Jesus Christ adalah bersifat manusia. Begitu juga dalam agama Buddhism, yang mana Siddhartha Gautama Buddha adalah manusia yang terikat dengan ruang dan masa. Tapi dalam konteks agama Islam, Tuhan itu maha sempurna, sangat agung, yang bukan bersifat makhluk. Jadi dia tanzih, kan? Dalam konsep tanzih, sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu suci daripada menyerupai, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan begitu juga dengan hujah-hujah yang lain yang diberikan oleh Hawking, yang mengatakan kembali kepada debu itu. Itu adalah hujah yang lama. Kalau kita rujuk kepada tafsiran kepada surah Yasin ayat 77 dan 78, perkara yang sama pernah dihadapkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam oleh Ubay ibn Khalaf, yang akhirnya diturunkan wahyu, Bismillahirrahmanirrahim, alam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Dan tidakkah manusia itu melihat dan mengetahui bahawa kami telah menciptakan dia dari setitis air benih, dalam pada itu setelah Allah Ta'ala sempurnakan kejadian manusia dan tenaga kekuatannya, maka dengan tidak semena-mena menjadilah dia seorang pembantah yang terang jelas bantahannya, kan? Serta dia mengemukakan satu misal, Allah Ta'ala mengemukakan satu perbandingan kepada kami,
dan dia lupakan keadaan kami menciptakannya sambil bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur seperti debu. Inilah soalan yang telah dihadapkan kepada baginda SAW berkenaan dengan kehidupan selepas mati. Jadi kita lihat bahawa Nabi SAW menjawab soalan Ubay bin Khalaf itu dengan jawapannya, na'am, yumituka Allah ta'ala summa yab'asuka summa yahsyuruka ilan nar. Itulah maksudnya Allah Ta'ala akan mematikan engkau, menghidupkan engkau kembali dan kumpulkan engkau ke dalam neraka. Khalas. Jadi ini menunjukkan bahawa terdapat batasan dalam kajian sains dalam memahami tentang kehidupan selepas mati ini. Jadi terdapat banyak lagi poin yang boleh dibaca dalam kertas ini. Jadi saya sudahi dengan penulisan ini adalah satu tanggungjawab untuk memberi pendedahan kepada para pembaca yang mungkin mengikuti Stephen Hawking daripada dahulu lagi, yang sangat meminati syarahan dan juga kepakaran dan juga penemuan-penemuan yang dibuat oleh Hawking ini. Namun perlu berhati-hati, sebenarnya mereka yang tidak mempunyai kefahaman yang kukuh tentang akidah Islam, tentang pandangan alam Islam, tentang syariatullah, tentang konsep kenabian, konsep kehidupan selepas mati, yang ditakuti boleh terpengaruh dengan dakwah ataupun bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh ahli sains. Bukan hanya Hawking, kita dapati banyak lagi buku-buku lain yang membincangkan tentang perkara yang sama. Mereka ini mungkin canggih, hebat orangnya, saintifik pemikirannya, tetapi masih lagi tertakluk atau terpengaruh dengan nilai-nilai etistik ataupun pandangan alam, naturalisme saintifik seperti yang kita temui dalam buku Hawking ini. Jadi dengan itu kita sudahi, kita tangguhkan dahulu. Terima kasih banyak-banyak kerana mengikuti pembentangan ini. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minkum wal amwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.